Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ucapkan kepada Dr. Rozita binti Amiruddin iaitu selaku pensyarah bagi kursus EPPA 2813 Perikanan untuk Pengurusan Semester 2 Sesi 2021. Kami dari Kumpulan Lakas akan membentangkan laporan akhir projek pengkumpulan yang telah kami lakukan sepanjang semester ini. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Muhammad Khairuddin bin Mat Hussein, Siti Nur Awadah binti Adnan, Alia Afika binti Muhammad Muqtah, Syafina Natasha binti Muhammad Nazri dan saya sendiri Atira Husna binti Amir Hamzah. Nama syarikat kami adalah syarikat Dirizen dan kami telah memilih untuk memasarkan produk NIMS Cokotap iaitu sejenis makanan ringan yang digemari oleh ramai orang. Ringkasan eksekutif. Syarikat Dirizen ditubuhkan oleh 5 pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM bagi menjalankan projek berkumpulan. Kursus EPPA 2813 iaitu Perikanan untuk Pengurusan. Perniagaan ini mula beroperasi pada bulan April 2021 sehingga bulan Jun pada tahun yang sama. Dengan bermodalkan RM250, syarikat ini memilih untuk memasarkan produk NIMS Cokotap iaitu sejenis makanan ringan yang diminati ramai. Produk ini merupakan milik syarikat NIMS Adelicious Sendirian Berhad dan terdapat berbagai-bagai jenis bijirin dan perisa dikeluarkan. Namun, syarikat Dirizen membuat keputusan untuk menjual satu jenis bijirin sahaja, iaitu Mini Coco Crunch bagi permulaan perniagaan tersebut. Produk ini dipilih oleh syarikat Dirizen adalah demikian kerana produk ini merupakan salah satu produk yang tular di seluruh negara buat masa ini. Ramai penggemar coklat yang menyukai produk ini khususnya keluaran syarikat NIMS Adelicious Sendirian Berhad kerana mempunyai banyak kelebihannya berbanding keluaran syarikat lain. Misalnya, NIMS Cokotap ini mempunyai perakuan sijil halal, tahan lama, bekas yang besar dan isi yang penuh serta tersedianya sudu bersamanya untuk pelanggan menikmatinya di mana sahaja mereka berada. Selain itu, produk ini sering menjadi pilihan pelanggan disebabkan coklat yang menyaluti bijiran itu banyak dan memuaskan. Syarikat Dirizen menyasarkan pelanggan yang terdiri daripada penggemar coklat seperti pelajar sekolah, penuntut kolej ataupun universiti serta golongan dewasa juga. Hal ini demikian kerana golongan ini sering mencari manisan sebegini untuk menemani kesibukan belajar dan kerja mereka. Khususnya dalam pandemik coronavirus COVID-19 ini, produk ini menjadi lebih laris apabila negara dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di mana masyarakat tidak digalakkan keluar serta diarahkan untuk kekal di rumah. Perkara ini membuatkan ramai orang tertekan seterusnya mencari cara untuk menggembirakan hati dengan membeli manisan ini. Pada mulanya, syarikat Dirizen hanya menyasarkan pelanggan dari beberapa buah negeri yang menjadi lokasi tempat tinggal ahli-ahlinya. Namun, disebabkan wujudnya masalah seperti kurang sambutan pengiklanan di WhatsApp, Instagram dan Facebook serta masalah kos penghantaran yang perlu ditanggung, syarikat ini memilih untuk menggunakan platform Shopee bagi memudahkan urusan dan menjimatkan kos. Maka, perubahan ini menyebabkan syarikat menerima pelanggan daripada seluruh Malaysia. Di samping itu, syarikat juga turut menyediakan perkhidmatan cash on delivery COD di Melaka di mana lokasi ini menjadi pusat agihan produk tersebut. Selepas 3 bulan perniagaan dijalankan, syarikat Dirizen memutuskan untuk menghentikan operasi perniagaan disebabkan berlakunya salah faham berkaitan peletakan harga jualan. Syarikat ini telah menjual produk NIMS Cokotap tersebut pada harga yang lebih murah berbanding harga yang telah ditetapkan pengeluar produk itu. Oleh itu, bagi menghormati pengeluar tersebut, ahli-ahli dalam syarikat Dirizen sebulat suara untuk menamatkan operasi syarikat ini. Pengenalan bagi latar belakang perniagaan Dirizen ialah merupakan sebuah syarikat yang menjual produk makanan ringan yang berasaskan coklat, iaitu NIMS Cokotap. Dan perniagaan ini telah ditubuhkan oleh 5 orang pelajar dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pelajar-pelajar tersebut terdiri daripada Cik Atira Husna binti Amir Hamzah sebagai pengarah urusan, Cik Nur Awadah binti Adnan sebagai penolong pengarah 1, Cik Alia Afika binti Muhammad Muqtah sebagai penolong pengarah 2, Cik Syafina Natasha binti Muhammad Nazri sebagai penolong pengarah 3 dan Encik Muhammad Khairuddin bin Mat Hussein sebagai penolong pengarah 4. Manakala, bagi visi syarikat Dirizen ialah untuk menjadi peneraju syarikat pemasaran produk makanan Muslim. Dan misi kami pula adalah untuk memasarkan produk makanan Muslim yang berkualiti dan memenuhi citarasa pelanggan
dengan harga yang berpatutan. Operasi perniagaan di Raizen dijalankan di dua lokasi yang berbeza, iaitu di Nilai Negeri Sembilan sebagai pusat pengurusan dan Merlimau Melaka sebagai pusat agihan produk. Ini adalah kerana situasi pandemik COVID-19 ini yang menyebabkan kami terpaksa menjalankan urusan perniagaan dari rumah masing-masing. Manakala, bagi operasi jualan dijalankan sepenuhnya secara online dengan menggunakan platform seperti Shopee, Facebook dan WhatsApp. Seterusnya, produk yang kami tawarkan pula disertakan sekali dengan akuan pensijilan halal dan tarikh luput bagi produk ini adalah selama 6 bulan dari tarikh perkilangan. Ini adalah untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pelanggan kami. Ini kerana kami ingin menawarkan produk yang berkualiti kepada pelanggan kami. Laporan kos keuangan, kos-kos operasi yang dikenal pasti oleh syarikat kami dalam menjalankan perniagaan ini adalah untuk kos produk iaitu sebanyak 24 balang termasuk kos penghantaran JNT dari pembekal adalah sebanyak RM236. Bagi kos-kos lain seperti bubble wrap dan bag parcel iaitu sebanyak RM14. Jadi jumlah secara keseluruhan bagi belanja operasi syarikat kami adalah sebanyak RM250. Bagi keputusan peletakan harga pula, setelah kami membuat kira-kira belanja yang telah kami keluarkan, jumlah belanja seunit produk kami adalah RM10.42. Kami mengambil keuntungan sebanyak RM2.08 iaitu lebih kurang 20% bagi seunit produk. Dan harga jualan adalah sebanyak RM12.50 seunit produk. Keputusan kami untuk meletakkan harga adalah menggunakan kaedah harga berasaskan tokokan kos, iaitu kaedah ini melibatkan penambahan markup piawai kepada kos sesuatu produk. Harga sesuatu produk itu ditentukan dengan menambahkan margin keuntungan yang dikehendaki ke atas kos pengeluaran produk tersebut. Bagi penyata untung rugi syarikat di Raizen, secara keseluruhannya, jualan yang kami perolehi adalah sebanyak RM300. Untuk kos jualan pula adalah sebanyak RM230. Ini bermaksud bahawa untung kasar kami adalah sebanyak RM70. Bagi kos belanja pula adalah sebanyak RM33.56. Maka secara total untung bersih kami adalah RM36.44. Bagi analisis keberuntungan titik pulang modal dalam syarikat di Raizen, belanja berubah adalah sebanyak RM236. Bagi belanja tetap seunit pula iaitu sebanyak 58 sen. Belanja berubah seunit pula adalah sebanyak RM9.83. Maka jumlah secara total seunit produk kami adalah sebanyak RM10.42. Margin caruman seunit adalah sebanyak RM2.08. Bagi titik pulang modal dalam unit, kami telah membahagikan jumlah belanja dengan harga jualan seunit. Maka kami akan mendapat pulangan modal bagi jumlah belanja yang telah kami keluarkan iaitu pada jualan unit yang ke-20. Syarikat di Raizen menyediakan belanjawan jualan dalam tempoh dari bulan April sehingga Jun 2021. Tujuan penyediaan belanjawan ini adalah untuk menganggarkan jualan. Dalam perkataan lain, belanjawan jualan akan menjadi asas atau panduan kepada penyediaan belanjawan-belanjawan yang lain. Jangkaan jualan untuk 3 bulan, April, Mei, Jun 2021. Harga jualan adalah RM12.50 seunit produk. Kutipan bagi semua jualan tersebut adalah secara tunai bagi setiap bulan. Ini bermakna semua hasil jualan dapat dikutip dan tidak ada hutang lapuk diperuntukkan. Belanjawan jualan dapat disediakan seperti dalam jadual yang dipaparkan. Namun setelah penjualan dijalankan, kuantiti jualan sebenar berbeza mengikut anggaran belanjawan jualan yang dijangka. Aktiviti jualan adalah seperti di dalam jadual.
Seterusnya, belanjawan jualan dan pentadbiran adalah untuk belanja yang terlibat dari unit-unit lain selain unit pengeluaran. Belanja-belanja ini merupakan belanja sokongan untuk membolehkan syarikat mendapat keuntungan. Dari sudut perniagaan yang dijalankan oleh syarikat di Raizen, beberapa elemen belanja jualan dan pentadbiran yang dikenal pasti adalah seperti belanjawan penyimpanan barang, belanja penghantaran jualan dan belanja penghantaran kepada pelanggan. Walau bagaimanapun, semua ahli kumpulan bersetuju hanya mengambil kira belanja penghantaran pembelian barang jualan dimasukkan dalam belanja jualan dan pentadbiran sebanyak RM Malaysia 20. Manakala belanja penyimpanan barang dan penghantaran kepada pelanggan dikecualikan dalam aktiviti perekonomian syarikat di Raizen kerana belanja penyimpanan barang tidak relevan dikira disebabkan stok barang jualan tidak banyak dan tidak memerlukan tempat khas untuk penyimpanannya. Belanja penghantaran kepada pelanggan ditanggung sepenuhnya oleh pelanggan. Setelah mendapat kesemua maklumat-maklumat yang diperlukan daripada belanjawan di atas, maka penyata pendapatan performa dapat disediakan seperti yang ditunjukkan di dalam jadual. Berdasarkan kepada laporan varian yang digunakan untuk menilai prestasi dan kawalan kos, mendapati keputusan syarikat untuk menggunakan perkhidmatan platform Shopee dalam penjualan produk ketika tempoh perniagaan sedang berlaku telah menyebabkan pertambahan perbelanjaan sebenar, iaitu sebanyak RM13.56 sepanjang tempoh perakaunan. Kesan daripada peningkatan tersebut telah mengganggu perancangan sasaran untung bersih syarikat yang mana disasarkan RM50 menurun kepada RM36.44. Walau bagaimanapun, daripada satu sudut tindakan menukar strategi pemasaran dan penjualan dilihat mengurangkan untung bersih. Namun pada hemat kami, ia perlu dilakukan kerana sasaran belanjawan jualan yang ditetapkan gagal. Malah tidak terjual walau satu produk pada bulan April 2021. Di samping itu, penjualan melalui platform Shopee berjaya menghasilkan jualan 15 unit, iaitu 62.15% daripada keseluruhan unit jualan. Kesemua jualan tersebut berlaku dalam bulan Mei 2021 dan rekod tersebut melebihi sasaran belanjawan jualan bulan Mei 2021 iaitu sebanyak 10 unit. Projek berkumpulan untuk mengimplementasikan jualan produk dan penyediaan perekonomian kos telah berjaya memberi pendedahan yang amat berguna untuk kami. Sebelum ini kami hanya memerhati pemeniaga secara kecil-kecilan menjalankan aktiviti mereka. Namun kali ini kami merasai sendiri pengalaman tersebut. Banyak kebaikan yang kami perolehi dan antaranya adalah seperti berikut. Proses perniagaan walaupun secara kecil-kecilan perlu mengambil kira kos-kos yang dikeluarkan bagi mengira titik pulang modal, keuntungan kerugian yang diperolehi ataupun yang ditanggung. Membuat belanjawan perancangan dan membandingkan dengan perbelanjaan sebenar dapat membantu mengetahui prestasi pengurusan kos dan merancang belanjawan akan datang. Keputusan yang diambil secara cepat dan tepat dapat mengelak kerugian daripada kegagalan jualan produk. Sekian, terima kasih.